Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Murrah, beliau berkata, saya telah mendengar Ibnu Abi Layla berkata, sembahyang telah diubah dalam 3 perubahan, yakni dengan 3 perubahan. Atau dalam kata yang lain, kalau nak terjemah dengan mafhum, telah berlaku 3 perubahan kepada sembahyang. Maknanya dalam sejarah. Qala wa haddatsana ashabuna, beliau berkata, ini Ibnu Abi Layla berkata, ashab kami, sahabat-sahabat kami berkata, menceritakan kepada kami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad a'jabani, aku suka sekali kalau sembahyang orang-orang Islam ataupun orang-orang mukmin. Ini syak perawi 1. Hatta laqad hamamtu, sehingga aku betul-betul mahu, sehingga aku telah bercadang menghantarkan beberapa orang ke perumahan, ke kawasan-kawasan perumahan untuk menyeru orang ramai ataupun untuk mengisytiharkan kepada orang ramai tentang waktu sembahyang, memaklumkan kepada orang ramai tentang waktu sembahyang. Dan sehingga aku telah bercadang mahu menyuruh beberapa orang naik ke atas benteng-benteng untuk memanggil orang-orang Islam ataupun untuk memaklumkan kepada orang-orang Islam tentang waktu sembahyang, sehingga mereka naqasu au kadu yanqusu, sehingga mereka mencadangkan penggunaan naqus atau hampir mereka menggunakan naqus. Qala, perawi berkata, qala, ni perawi berkatanya, ni Ibnu Abi Layla berkata, faja'a rajulun minal ansar, lalu datang seorang lelaki dari kalangan Ansar. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku setelah pulang, setelah aku melihat, kerana aku melihat engkau begitu rungsing ataupun memberikan perhatian kepada soal ini, aku telah melihat seorang lelaki ka'anna alaihi thawbain akhdarain, semacam memakai pakaian, 2 pakaian yang hijau, yakni sepasang pakaian hijau. Faqama 'alal masjid, dia pun berdiri di atas masjid lalu melaungkan azan. Kemudian dia duduk sebentar, kemudian bangkit pula, lalu dia mengucapkan seumpamanya, cumanya dia mengatakan qad qamatis salah. Itu saja yang berbeza daripada yang pertama. Walaula an yaqulan nas, kalaulah tidak takut orang akan berkata. Ibnul Muthanna berkata, kalaulah tidak takut kamu akan mengatakan, kamu akan berkata, nescaya aku berkata, sesungguhnya aku sedar tidak dalam keadaan tidur. Yang ini pada ketika itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnul Muthanna yang di dalam riwayatnya berkata, menyebutkan, laqad araka Allahu khairan, sesungguhnya Allah telah menunjukkan kepadamu perkara baik. Walam yaqul Amrun laqad, tetapi Amr dalam riwayatnya tidak ada menyebut laqad itu, tetapi araka Allahu khairan. Laqad araka, laqad itu tak ada sebut. Kalau begitu suruhlah Bilal, biar dia azan. Qala, perawi berkata, yakni Ibnu Abi Layla, yakni dengan diambilnya daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu Umar berkata, "Ama, ketahuilah, sesungguhnya aku telah melihat seperti apa yang dilihatnya itu. Tetapi oleh kerana aku telah didahuluinya, yakni oleh kerana dia telah mendahului aku, istahyaitu, aku berasa malu." Qala wa haddatsana ashabuna, perawi berkata lagi, yakni Ibnu Abi Layla, sahabat-sahabat kami menceritakan kepada kami, katanya, wa kana ar-rajul, seseorang itu apabila datang, dia akan bertanya dan diceritakan kepadanya tentang sembahyang yang telah pun terlepas daripadanya, tentang sembahyang yang telah dikerjakan. Wa annahum qamu, dan mereka berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bersembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antaranya yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang duduk, dan ada yang terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Muthanna berkata, Ammar mengatakan, wa haddatsani biha Husain, Husain menceritakan kepada kami tentangnya dari Ibnu Abi Layla, hatta jaa Mu'adz, sehingga datang Mu'adz. Qala Syu'bah, Syu'bah berkata, saya telah mendengarnya dari Husain. Beliau berkata, yakni Bilal berkata, la arahu ala halin. Apa ni? Mu'adz berkata. Faqala, itu maknanya Mu'adz berkata, la arahu ala halin. Tidak akan saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas sesuatu keadaan hingga kepada kata-katanya, yakni kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika faf'alu, demikianlah kamu lakukan. Thumma raja'tu, kemudian aku kembali. Ini pula kata Imam Abu Dawud kepada hadis Ammar bin Marzuq. Beliau berkata, lalu Mu'adz datang. Mana setelah itu Mu'adz datang, fa asyaru ilaih, mereka mengisyaratkan kepadanya. Qala Syu'bah, Syu'bah berkata, ini telah saya dengar dari Husain. Dia berkata, Mu'adz berkata, la arahu ala halin, tidak akan saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas sesuatu keadaan, illa kuntu alaiha, melainkan saya akan tetap mengikutnya. Qala, faqala Mu'adz, Ibnu Abi Layla berkata, yang diambilnya dari sahabat, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila mendengar kata-kata Mu'adz tadi, inna Mu'adzan qad sanna lakum sunnatan kadzalika faf'alu, sesungguhnya Mu'adz telah mengemukakan satu sunnah kepada kamu, begitulah kamu lakukan. Qala, perawi berkata lagi, yakni Ibnu Abi Layla, sahabat-sahabat kami menceritakan kepada kami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah sampai ke Madinah, baginda menyuruh mereka supaya berpuasa 3 hari. Kemudian diturunkan yakni hukum tentang puasa bulan Ramadan. Mereka adalah golongan, adalah orang-orang yang tidak biasa berpuasa. Puasa adalah perkara yang sukar kepada mereka, menyukarkan mereka. Fakana man lam yasum, ada di antara mereka yang tidak berpuasa, maka diberinya makanan kepada orang miskin. Kemudian turun ayat ini, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, sesiapa yang menyaksikan bulan puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Fakanatir rukhsah lil marid wal musafir, tinggal rukhsah kebenaran untuk orang sakit dan orang musafir. Mereka disuruh berpuasa. Yani orang-orang yang tidak uzur disuruh berpuasa. Qala wa haddatsana ashabuna, Ibnu Abi Layla berkata, sahabat-sahabat kami menceritakan kepada kami. Qala, perawi berkata, qala Ibnu Abi Layla lagi. Ibnu Abi Layla kata, wa haddatsana ashabuna. Qala, ini qala ni setengah nuskah ada, setengah nuskah tak ada.
Setengah nuskha tak ada. Kalau ada, maka kembali kepada ba'du ashabina. Kalau ada, maka maknanya qala itu mana ba'du ashabina. Kalau tak ada, tak apa, tak ada jadi masalah lah. Wa haddatsana ashabuna wa kana ar-rajul. Wa kana ar-rajul itu apa yang diceritakan oleh ashab kami lah. Seseorang itu apabila telah berpuasa, maka dia tertidur sebelum makan, yakni sebelum berbuka puasa. Dia tidak akan makan lagi, yakni tidak boleh makan lagi sampai subuh. Qala faja'a Umar. Perawi berkata, setelah itu Umar datang. Dia mahu mendatangi istrinya, tetapi istrinya berkata, sebenarnya saya telah tidur. Umar ingat, dia membuat alasan. Dia membuat helah ataupun membuat alasan. Terus didatanginya istrinya itu. Ada pula orang lain, salah seorang daripada orang Ansar datang. Fa'aradat ta'am. Dia mahu makan. Faqalu, ahli rumah dia, ahli keluarga dia berkata, hatta nusakhkhina laka syai'an. Tunggulah sehingga kami panaskan sedikit yang makanan untukmu. Tetapi dia tertidur. Falamma asbahu, bila besok pagi turun ayat ini, nazalat alaihi, turun kepadanya, yakni kepada Nabi SAW, ayat ini berhubung dengan perkara yang berkenaan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan kepada kamu pada malam berpuasa itu ar-rafathu ila nisaikum, mendatangi istri-istri kamu. Seterusnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Murrah lagi, dari Ibni Abi Layla, dari Mu'adz bin Jabal. Qala, beliau berkata, uhilatis salah, sembahyang telah diubah kepada 3 kali. Yani 3 kali berlaku perubahan kepada sembahyang. Dan puasa, yakni juga telah berlaku 3 kali perubahan juga. Telah diubah puasa dengan 3 kali perubahan, yakni 3 kali juga perubahan berlaku kepada puasa. Perawi ini Nasr bin al-Muhajir ini mengemukakan hadis ini dengan panjang lebarnya. Ibn al-Muthanna pula, ini Imam Abu Dawud ambil daripada dia, itu guru dia, mengemukakan kisah sembahyang. Ibn al-Muthanna pula mengemukakan, yakni daripada hadis ini, kisah sembahyang mereka ke arah Baitul Maqdis sahaja. Qala, beliau berkata, yakni Ibn al-Muthanna, keadaan yang ketiga, yakni yang berlaku kepada sembahyang, yaitu Rasulullah SAW datang ke Madinah. Baginda bersembahyang, yakni dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 13 bulan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami telah lihat beberapa kali engkau mendongak ke langit, pasti kami akan palingkan engkau ke arah satu kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, kamu beradablah ke arahnya, yakni dalam sembahyang. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Kaabah, ke Kaabah. Habislah hadisnya, yakni hadis Ibnul Muthanna setakat itu. Nasr dalam riwayatnya menamakan orang yang bermimpi, yakni sahabat yang bermimpi itu. Beliau berkata, yakni dalam riwayatnya, Abdullah bin Zaid, seorang lelaki dari kalangan Ansar datang.
Wa qala fihi, dan dalam riwayatnya beliau mengemukakan berkata, fastaqbala al-qiblah, orang itu pun menghadap kiblat yang datang kepada Abdullah bin Zaid itu. Dia pun mengucapkan Allahu Akbar hingga akhirnya. Thumma amhala hunayyah, kemudian dia berhenti sejenak, kemudian bangun, lalu mengucapkan seumpamanya. Cuma dia berkata, zada ba'da ma qala. Cuma dia berkata, dia menambahkan setelah dia mengucapkan hayya 'alal falah, yakni Abdullah bin Zaid itu kata, dia menambahkan, yakni orang yang dia lihat datang, orang yang datang kepada dia tu, yang baik tadi tu, orang tu ucapkan selepas dia kata hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Qala, perawi berkata, yakni Mu'adz di sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinha Bilalan, kamu ajarlah ucapan tadi kepada Bilal. Maka Bilal pun azan dengan menggunakan ucapan tadilah. Adzana biha, dengan ucapan tadi. Wa qala fi shaum, dan baginda berkata, wa qala fi shaum, qala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala fi shaum, yang disebut dia ni Mu'adz berkata, tidak ni wa qala fi shaum, ni riwayat nas lagi, nak cerita riwayat nas lagi. Nas itu kata berhubung dengan puasa. Qala, yang ni Mu'adz kata, itu baru Mu'adz. Yang kedua, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab apa dikatakan 3 kali berlaku perubahan kepada puasa tu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan, dan baginda berpuasa pada hari Ashura. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini ayat, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Hanya beberapa hari sahaja. Faman kana minkum maridan, sesiapa di antara kamu sakit, aw ala safar, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh dia qada pada beberapa hari pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kepada orang-orang yang sukar mengerjakannya boleh diberikan fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin. Faman fakana, maka sesiapa yang mahu berpuasa, dia berpuasa, dan sesiapa yang mahu berbuka, yakni tidak berpuasa, dia memberikan makanan kepada orang miskin pada tiap-tiap hari. Itu memadai kepadanya. Fahadha haulun, ini satu bentuk perubahan. Fa'anzalallah, ini ataupun ini satu perubahan. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai keterangan daripada petunjuk itu, dan sebagai pemisah di antara kebenaran dengan kebatilan. Sesiapa yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Sesiapa yang sakit ataupun dalam perjalanan, boleh dia berpuasa pada hari-hari yang lain, ini dengan muqadha puasa yang ditinggalkannya pada bulan itu. Fa thabata as-siyam ala man syahida asy-syahr, terbukti adalah maka sabitlah ataupun tetaplah siam puasa itu kepada orang yang menyaksikan bulan puasa ataupun orang yang sempat, orang yang masuk ke bulan puasa. Dan kepada musafir, dia boleh mengqadhakannya. Wa thabata at-ta'am, dan tetaplah memberi makan kepada asy-syaikhul kabir, kepada orang tua, wal ajuz, dan orang yang lemah. Alladzaini, ataupun orang tua juga, mana al-ajuz itu al-ajuz dengan makna orang lemah boleh juga. Alladzaini yang sesuainya,
lemah lah sini, uzur, orangnya uzur, yang tidak mampu berpuasa dan datang sirmah, dia telah bekerja sepanjang hari, lalu perawi mengemukakan hadis selanjutnya. Kita tengok sekat dulu ni. Kita tengok sekat dulu. Supaya juga pandainya sanad ini, mula-mula kita baca saat inilah Ammar bin Marzuq itu. Ada ulama terima, ada ulama tidak terima. Bagi ulama yang terimanya tu, dia adalah dari segi sanadnya, dia terima cara sesuai dengan syarat-syarat dia lah. Hak tak terima, dia mengikut kaedah dia. Misalnya perawi yang mula-mula di sini, Ammar bin Marzuq, Ammar bin Marzuq itu Al-Bahili, yuqal maulahum Abu Uthman Al-Basri, qala Ibn Ammar Al-Mawsili, laysa bi syai', tak ada gapo, dia ni tak ada apa. Ijli berkata Ammar bin Marzuq Basri dhaif, yuhaddithu an Syu'bah. Maknanya kalau pakai hak diamond ni dia tak dulu lagi lah, tak saya pakai hadis ni dulu lagi, perawi hak mula, sebab perawi hak mula-mula tu lagi tak sedah. Daraqutni berkata saduq, tetapi dia ni kathirul waham, banyak waham. Hakim berkata sayyi'ul hifz, ingatannya tidak baik. Ibnu Hibban memasukkan dia, menyenaraikan dia di dalam thiqat, perawi yang thiqat. Dan dia berkata kadang-kadang dia ada melakukan kesilapan. Ubaidullah bin Umar berkata Yahya bin Sa'id tidak senang hati dengan Ammar bin Marzuq ini. Saji berkata Abul Walid yatakallamu fih, mempertikaikan dia. Ibnu Sa'ad berkata dia ni thiqah, banyak meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Ibnu Ma'in mengatakan thiqah, ma'mun, boleh dipercayai. Sahib Ghazwin, seorang yang suka pergi perang, seorang ahli Quran, dan seorang yang mempunyai keutamaan. Dia puji-puji sangat dia Ammar bin Marzuq ni. Siapa? Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in. Abu Hatim berkata dia ni thiqah, minal ubbad, salah seorang ahli ibadatnya ni. Ahmad bin Hanbal berkata thiqah, ma'mun, fattashna ala ma qila fih falam najid lahu aslan. Kami telah selidiki apa yang dikatakan tentangnya itu, kami tidak dapati ada asasnya. Mana Imam Ahmad terima. Abu Zur'ah berkata saya telah mendengar Sulaiman bin Harb ketika dia menyebutkan Ammar bin Marzuq, dia berkata ja'a bima laysa indahum fahasaduhu, sebab dia telah mengemukakan sesuatu yang tidak ada pada orang lain, kerana itu mereka dengki kepadanya. Jadi ada macam-macam lah orang sebut tak molek tu. Qala Abu Zur'ah, Abu Zur'ah berkata saya telah mendengar Ahmad bin Hanbal ketika saya berkata kepadanya, Ali bin Madini mempertikaikan Ammar bin Marzuq ini. Ahmad bin Hanbal berkata Ammar seorang saleh, saya tidak tahu apa yang Ali kata tentang dia tu. Padahal dalam majlis pengajian dia tu beribu-ribu, puluh ribu orang ada. Mana orang terima baik dia tu. Maknanya kalau kita tengok tadi, ada hak kata molek, ada hak kata tak molek. Lagu tu lah sama-sama pun, hadis mana-mana pun kalau ada khilaf ni, bagi orang yang kata dhaif dia tak terima dah lah hadis dia. Bagi orang yang kata tidak dhaif, ya dia kata dia boleh percaya, dia terima lah. Secara tu mana hadis ini nak kata tinggi benar tu tidak, tetapi hasan tu adalah hasan. Hasan. Jadi sampai kepada mana? Ammar bin Murrah kata saya telah mendengar Ibnu Abi Layla. Bila ada ha itu maknanya tahwil sanad. Mana Imam
Abu Daud nak cerita sanad lain pula. Tadi satu sanad, ni sanad lain pula. Hak dia ambil daripada Ibnul Muthanna pula. Hak tadi dia ambil daripada Amr bin Marzuq. Sebab apa? Sebab dia tahu dah Amr bin Marzuq tu orang pertikaian. Jadi kalau orang pertikaian, maknanya orang kata doa tak saya pakai dah lah. Sebab tu dia marah orang lain. Itu cara Imam Abu Daud. Sebab tu dia marah orang lain. Macam mana orang-orang yang pegang dengan hadis dia buat hujah, sedangkan hadis ni riwayat Amr bin Marzuq? Dia dah kata bukan Amr bin Marzuq seorang, riwayat ni orang lain. Kalau hak riwayat ni tak apa pula. Hak riwayat ni tak apa. Hak riwayat dengan isnad tadi tu paling tinggi sanad hasan. Kalau riwayat kemudian ni lebih tinggi lagi, iaitu sahih, ataupun sekurang-kurangnya hasan. Maknanya boleh dipakai, boleh buat hujah jugalah. Ibnul Muthanna kata, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Amr bin Murrah. Cuma tadi Amr bin Marzuq, antara dia dengan Syu'bah tu tak ada orang lain. Hak sini antara Ibnul Muthanna ada orang lain, iaitu Muhammad bin Ja'far. Maknanya sanad, kalau nak kira sanad Amr bin Marzuq tadi lebih tinggi, sanad Ali lebih tinggi berbanding dengan sanad Ibnul Muthanna ini. Itu bezanya. Tetapi siapa di atas ambil daripada orang itulah, iaitu Amr bin Murrah. Ambil daripada Amr bin Murrah, qala, dia kata, Amr bin Murrah kata, saya telah mendengar Ibnu Abi Layla berkata, uhilatis salah thalath ahwal, sembahyang telah diubah 3 kali. Yani telah berlaku perubahan kepada sembahyang 3 kali. Qala, Ibnu Abi Layla kata, wa haddatsana ashabuna, sahabat-sahabat kami menceritakan kepada kami. Sahabat-sahabat kami itu siapa? Sahabat-sahabat kami itu siapa? Kalau Ibnu Abi Layla ni, Abdurrahman bin Abi Layla ni, kalau sahabat-sahabat kami itu maksudnya sahabat Nabi SAW, tak apa, boleh terima, boleh diterima. Tetapi kalau sahabat-sahabat kami itu maksudnya bukan sahabat Nabi SAW, maka hadis ini mursal lah. Hadis ini mursal, mana tidak disebut sahabat pada atas, mana perawi tabi'i. Jadi hak tu tak kemah lah, kena tahulah sahabat-sahabat kami. Hak bukan sahabat tu nama apa, kena tahu. Kalau selagi tak tahu, tak kemah lah. Sebab tu ya, setengah-setengah orang tak saya pakai. Tetapi orang yang pakai juga tu, dia faham ashabuna, hak maksud Ibnu Abi Layla ini ialah sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab telah sabit dia ni memang jumpa banyak dan banyak dengan sahabat-sahabat besar Nabi SAW pun dia dan. Sebab apa? Dalam kita kena tengok lah. Sini dalam Abu Daud gitu ya. Kita tengok dalam kitab lain pula, misalnya dalam syarah dia ada sebut, Tahawi mengemukakan dengan sanadnya, an Amr bin Murrah an Abdurrahman bin Abi Layla qala akhbarani ashabu Muhammadin. Yani sahabat-sahabat Muhammad telah menceritakan kepada kami. Jadi ashabuna tadi itu maksudnya sahabat-sahabat Nabi. Begitu juga Imam Baihaqi telah mengemukakan dengan sanadnya, an Waqi' anil A'mash an Amr bin Murrah an Abdurrahman bin Abi Layla. Dia kata haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al hadis. Hadis ni serupa dengan ni lah juga, bermakna tidak putus sanadnya, tidak putus sanadnya. Jelaslah berdasarkan riwayat-riwayat orang lain itu bahawa yang dimaksudkan dengan sahabat di sini, sahabat-sahabat kami, sahabat Nabi maksudnya, bukan dari kalangan tabi'in. Bila begitu boleh diterimalah hadis ini. Sebab apa? Sebab telah jelas bahawa Abdurrahman bin Abi Layla ni dah dengan ramai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu.
Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berkenan, aku suka kalau semaya orang Islam ni satu. Yang ni sekali dalam satu masa dengan berjemaah. Itu maknanya satu tu. Tapi tidak jadi satu lah sebab tak ada satu cara panggil orang tu orang boleh tahu, boleh berhimpun dalam satu masa. Ni cerita awal. Sehingga aku telah bercadang menghantar orang-orang ke perumahan untuk memanggil orang, untuk memaklumkan kepada orang tentang waktu sembahyang. Masuklah sembahyang, kita nak sembahyang ni. Pakak pergi royak gitu. Sehingga aku telah bercadang menyuruh beberapa orang naik ke atas benteng-benteng, suruh orang, maknanya panggil orang ataupun beritahu kepada orang, memaklumkan kepada orang tentang waktu sembahyang. Gitu. Nak cadang gitu mula-mula, sehingga mereka mahu ataupun mencadangkan seperti mana riwayat sebelum pada ni, baru ni kita sudah jumpa dah, penggunaan nakus, jadi penggunaan kayu, pukul atas kayu tu untuk nak panggil orang. Jadi oleh kerana tak ada satu cara sebelum pada tu, jadi tidak berkumpul dalam satu masa, tidak semaya sekali lah, tidak jadi satu. Orang ni mari masa ni, orang ni mari masa lain pula, orang ni mari masa lain pula. Jadi semaya tu tidak satu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sangat kalau boleh semaya sekali. Ataupun anisyak perawi juga yang kusut naqasu ataupun kadu an yang kusut, hampir mereka mengguna naqus. Yang ni dah bincang-bincang, tapi baru ni kita sudah tengok dah dalam hadis tu. Tak setuju, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak setuju. Ni nak ceritanya perbincangan sebelum pada tu. Qala faja'a rajulun minal ansar. Dia kata, perawi ni kata, maka mari seorang lelaki Ansar. Dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah seorang lelaki Ansar ni? Itulah Imam Abu Daud sebut tu. Perawi ni tak ada sebut nama dia, dia kata rajulun minal ansar. Perawi lain pula dia sebut nama tu, iaitu Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, iaitu Nasr dalam riwayat kemudian ni. Orang yang bermimpi tu nama dia Abdullah bin Zaid, seorang lelaki Ansar. Dia sebut, sini tak ada sebut. Dia kata, wahai Rasulullah, bila saya balik, oleh sebab saya ni tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikir sangat, dan ambil berat sangat, beri perhatian sangat nak menghimpunkan orang Islam ni biar semaya sekali. Saya pun tengok ada seorang macam pakai satu seragam lah, pakaian yang lengkap. Dua pakaian tu makna baju sah, kita kata kain sah. Itu maknanya satu suit lah kita kata, yang hijau warna. Faqama 'ala al-masjid, dia berdiri di atas masjid, lalu dia bal. Lepas tu dia pun duduk sementara. Kemudian dia bangun pula, dia ucap lagu tu pula. Cumanya dia ada kata qad qamatis salah. Kalau tidak kerana takut orang kata, ni siapa dia? Amr bin Marzuq. Qala ibn al-Muthanna berkata dalam riwayat dia, laula an taqulu, kalau tidak kerana takut kamu kata, bukan takut orang kata, takut kamu kata. Itu beza lafaz dia, tapi maksudnya lebih kurang lah. Jadi Imam Abu Daud cerita ni, dia ingat molek, dia jelas molek. Hak kata lagu ni siapa? Sebab ada dua kan perawi tadi. Ibn al-Muthanna seorang, Amr bin Marzuq. Amr bin Marzuq hak kata an yaqulan nas, laula an yaqulan nas. Ibn al-Muthanna dia tidak kata lagu tu, dia kata laula an taqulu. Itu beza dia. Kalau tidak kerana takut kamu akan kata, yang ni kamu akan kata berdoa. Misalnya lebih-lebih lah tu. Nescaya aku akan kata, aku berani kata bahawa aku sedar pada masa tu, tidak tidur. Pada masa tu aku sedar, aku tidak tidur. Maknanya bukan mimpi. Aku kata aku tengok tadi tu, tengok bukan mimpi. Tengok dalam keadaan sedar. Tapi lalu kan kata berdoa pula, ataupun lagu mana pula orang kata nampak hak versi mana. Ini maknanya dia nak ceritakan kalau mimpi pun boleh terima dah, kalau mimpi. Tetapi hak dia tengok ni bukan sebagai mimpi ni, tengok dalam keadaan sedar. Allah SWT nak tunjuk
Seperti mana orang tertentu ya Allah SWT nak bagi, tidak nak belah mana ni Allah SWT nak tunjuk kan. Dia boleh nampak, dia nampak hatu kau, orang lain tak nampak. Bapanya kita kata hatu boleh nampak, hak Tuhan nak nampak tu. Misalnya lepas kita tengok hatu tu, kita tidur kah? Tak. Lagu tu lah juga ni pun. Cuma ni tidak hatu. Kalau hatu ya lari orang bang. Ni nak ceritanya apa ni, dia tengok tu dalam keadaan sedar, tidak mimpi. Dalam riwayat sebelum pada ni dia kata antara tidur dengan jaga. Kalau tidur betul tu maknanya tidak sedar langsung. Tidak sedar langsung. Ni dia sedar juga. Tapi termasuk dalam mimpi lah, termasuk dalam mimpi. Hak sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, termasuk dalam mimpi. Jadi mimpi itu terlalu nyata sehingga aku boleh kata antara tidur dengan mimpi. Sebab kalau tidur betul, orang boleh jadi tak sedar. Ini tidak seperti biasa ni. Kalau nak kata mimpi biasa, tidak. Itu dia nak ceritanya satu keadaan yang ganjil lah, pelik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, Ibnul Muthanna kata, moga Imam Abu Dawud ambil daripada dua orang kata tadi. Ibnul Muthanna kata, laqad arakallahu khairan. Allah telah menunjukkan kebaikan tu kepadamu. Tak caralah kalau kamu tidur, kalau mimpi pun, ataupun kamu tidak mimpi pun, itu suatu yang baik. Tetapi Ammar tak kata laqad itu. Imam Abu Dawud ingat molek, dia kata Ammar dalam riwayat dia tak ada sebut laqad itu, sesungguhnya tu tak ada maknanya. Tapi dia ada kata arakallahu khairan, jadi Allah telah menunjukkan kepadamu kebaikan. Ammar pun ada kata juga lagu tu. Lepas pada tu Nabi SAW Rasulullah SAW kata suruhlah Bilal biar dia bah. Faqala Umar, perawi berkata, yani Ibnu Abi Layla, hak ni pun dia kata ni dia ambil daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah juga. Faqala Umar kata, ketahuilah aku pun telah mimpi serupa dengan hak dia, telah tengok, telah nampak serupa dengan hak dia nampak juga, ataupun dia mimpi juga. Tetapi oleh kerana dia ni telah mendahului aku rasa malu. Kalau setakat ni, baru ni kan kita sudah berhadah baru ni. Tak saya cerita sekian lama saya nak Umar. Siapa terlupa lah, siapa macam-macam. Baru ni. Itu tak boleh terima. Setakat ni je hak asal. Kalau nak boleh terima, setakat ni. Sebab saya nak Umar dia berasa sama-sama dia ni ke depan daripada orang lain. Kadang-kadang ayat tak turun, dia nampak dah. Dia ayat dulu, lepas tu ayat turun. Sesuai dengan hak dia kata. Sehingga Jalaluddin Asyuti tulis kitab suku, tulis kitab yang berasingan tentang muwafaqat Umar, tentang muwafaqat Umar, yakni kata-kata Umar ya sesuai hak dia kata dulu, lepas tu ayat mari, wahyu mari sesuai dengan hak dia kata. Dia bila sampai 20 lebih. Tetapi hak ni dah ke Abdullah bin Zaid dulu, jadi dia berasa malu. Maknanya di sini tak apa. Kalau hak ni boleh terima. Berasa malu tu maknanya orang lain dah kat orang lain. Ini maknanya semangat tu, semangat kuat tu. Kalau boleh nak dah dulu, nak nombor 1 lah kalau kita kata. Kalau boleh nak nombor 1 sama kalau pelajar kan. Nak nombor 1 sama. Kalau boleh nombor 2 tu malu dah. Hak tu tak apa, boleh terima. Tapi nak kata saya nak Umar tu lupa, tak ingat benda sebesar tu sekian lama, kalau dia malu, no, semata-mata tak pernah siapa. Kalau sekadar ni orang tu telah mendahului dia, royak dah kepada kawan tu pergi. Jadi makna dia lewat sikit lah. Kalau dah dia pergi royak kepada Nabi SAW, dia boleh nombor 1 kita kata. Lepas tu kawan tu mari royak, betul lah. Seperti yang sebelum pada ni kita sudah sebut dah, yang ni bukan seorang dua pada malam yang sama tu telah bermimpi, tetapi beberapa orang sahabat. Bahkan Nabi SAW pun sendiri telah dapat wahyu dah. Sebenarnya syariat azan ini pun berdasarkan wahyu juga.
wahyu yang disokong oleh mimpi-mimpi sahabat. Ataupun kalau kita tidak nak mengira ini sebagai mimpi, ni maknanya apa yang dilihat oleh sahabat lah, mana dalam sedar perkara ni berlaku, ini juga menyokong. Tapi saya merasa malu. Qala wa haddatsana ashabuna, yani Ibnu Abi Laila kata, sahabat-sahabat kami telah menceritakan kepada kami. Jadi sahabat-sahabat kami ni sepatutnya tak adil juga. Qala wa kana ar-rajul, seseorang itu apabila datang yang ni ke masjid, dia bertanya. Tadi yang pertama tadi kan, berkenaan dengan sembahyang ni, hak yang pertama, iaitu mula-mula Nabi SAW nak impukan sekali, kalau boleh, suka benar dia kalau sembahyang sekali. Lagu mana caranya? Bicara gitu, bicara gini, akhir sekali adalah dapatlah syariat azan. Itu yang pertama berkenaan dengan sembahyang. Ni ayat kedua pula. Ayat kedua, seseorang itu apabila datang yang dia ke masjid, dia tanya, lalu diceritakan kepada dia tu berapa dah sembahyang hak terlepas daripada dia. Dia pergi ke masjid, dia pun tanya orang hak duk tengah sembahyang, berapa dah sembahyang, berapa rakaat dah. Orang hak sembahyang tu kata 2 dah selepas. Dia kata boleh catch lagi pada masa tu. Boleh catch lagi pada masa tu, berapa rakaat dah. Dia pun tak ada 2, ataupun dia isyarat kau 2 3 kau misalnya, dia isyarat. Kalau tak isyarat berkata pun boleh. 3 misalnya kata 3 dah dia mau terlepas, misalnya boleh kata lagu tu. Wa annahum qamu, dan mereka berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hak antara berdiri, ada hak rokok, ada hak duduk, ada hak bersemayam bersama Rasulullah. Jadi apabila pergi, katakanlah orang ni sudah terlepas 2 rakaat dah. Jadi dia pergi, lagu mana nak suruh sekali, dia semayang cepat lah, semayang cepat-cepat. Hak ni rokok, hak ni sujud. Lepas tu apabila, mana biar siapa, biar dah sekali dengan Nabi SAW. Mana kita kata dah, dia terlepas 2 dah, dia pun semayang dia sendiri ni cepat tu tak serupa lah orangnya. Hak ni baca cepat, hak ni baca slow sikit. Jadi boleh jadi dah pada rakaat yang ketiga, dan rakaat yang ketiga tu baru sekali dengan Nabi SAW. Tapi hak lain-lain lagi, hak mari ke dia lagi ni lagu mana? Lagu tu juga keadaannya. Jadi tidak seragam lah semuanya, tidak seragam. Tu keadaan. Ada yang rokok, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang bersemayam bersama Rasulullah. Hak bersemayam bersama Rasulullah tu hak daripada awal lagi lah. Hak tu bersemayam bersama Rasulullah lah. Hak tu agak-agaknya supaya setengah-setengah amalan orang kita bulan puasa tu kan, dia kata qada semayang, qada semayang dengan Tok Imam tarawih tapi qada. Orang tak serupa tu kan, ni lagu lain, jadi lagu tu lah celaru. Agak-agak lagu tu. Qala Ibnu al-Muthanna berkata, Amar mengatakan, Ibnu al-Muthanna mengatakan, Amar bin Murrah berkata, ni sanad lain pula ni. Ibnu al-Muthanna dengan sanad dia Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, qala Amr bin Murrah wa haddatsani biha Husain an ibni Abi Laila. Husain menceritakan tentangnya kepadaku dari ibni Abi Laila. Gapo dia? Dalam riwayat Husain ni pula. Dia kata ja'a Mu'adz datang kepada Mu'adz datang. Tadi kan Ibnu al-Muthanna ambil daripada Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Amr bin Murrah. Dia kata saya telah mendengar Ibnu Abi Laila. Sini ni Husain. Amar kata Amr bin Murrah celah dia tu ada Husain. Husain tu ambil daripada Ibnu Abi Laila. Dalam riwayat Husain tu ada sebut sehingga datang Mu'adz. Tapi dalam riwayat hak tadi, hak tak ada Husain tadi, tak ada sebut. Tu tujuan Imam Abu Dawud ayat ni. Dia kata qala Amr wa haddatsani biha Husain, tujuan dia apa dia? Dia nak ayatnya dalam riwayat Ibnu al-Muthanna hak ada wasitah Husain antara Ibnu Abi Laila dengan Amr bin Murrah, ada sebut hatta ja'a Mu'adz. Tapi dalam riwayat Ibnu al-Muthanna juga hak tak ada wasitah, tak ada orang tengah tu, yang Husain tadi.
Amar bin Murrah terus ambil daripada Ibnu Abi Layla. Hak tu tak ada sebut hatta ja'a Mu'adh tu. Ni cara cermat dia tu. Cermat dia tak ada sebut. Qala Syu'bah berkata, wa qad sami'tuha bin Husain. Syu'bah kata, saya telah dengar daripada Husain. Syu'bah kata, dalam riwayat Ibnu Muthanna tak ada Syu'bah tu. Ada Syu'bah ambil daripada Amar bin Murrah. Dalam riwayat Amar bin Marzuq pun ada juga Syu'bah. Tapi dalam kedua-dua riwayat yang dikemukakan tadi tak ada sebut Husain. Tak ada sebut Husain. Tetapi Syu'bah kata dia ada dengar juga daripada Husain. Dia kata, siapa dia kata? Mu'adh kata, la arahu ala halin. Tidak aku lihat Nabi SAW itu berada di atas suatu keadaan hingga kepada katanya yakni katanya di sini kata Nabi SAW ni banyak rengkah-rengkah ni hadis. Kadzalika faf'alu, begitulah kamu lakukan. Hak kemudian ni lebih terang. Hak kemudian. Yang ni saya tidak tengok Nabi SAW berada di atas satu keadaan saya akan buat lagu tu. Apa ni? Dia pun nampak tidak seragam lah Mu'adh ni. Dia ni buat perubahan. Dia tak nampak tidak seragam. Dia mari lagu mana? Dia mari kalau Nabi SAW duduk dekat ayat ketiga. Dia duduk dekat ayat ketiga. Tak ada lah nak mitah-mitah kau tak ada lah. Duduk dekat ayat ketiga. Apabila Nabi SAW habis dekat ayat keempat tu, dia pun bangun lah, tambah dua lagi. Supaya kita duduk buat lah ni. Itu maknanya Pak Mu'adh kata. Kemudian nanti sebut. Thumma raja'tu. Kemudian aku kembali kepada hadis Amar bin Marzuq. Pulak dah. Ni riwayat yang pelik juga di dalam Abu Daud ni. Dia pusing semula. Tadi riwayat Ibnu Muthanna. Ni dak. Sekat tadi Ibnu Muthanna. Saya nak balik semula kata dia kepada riwayat melalui isnad Amar bin Marzuq tadi. Sebab apa? Sebab beza tu. Orang yang tak terima Amar bin Marzuq habis. Jadi tambahan ni pun dia tak terima dah lah. Abu Daud cerita. Bagi orang yang terima Amar bin Marzuq ni, tambahan ni pun dia akan cerita lah. Imam Abu Daud nak cerita kepada kita yang kadang-kadang perbezaan pendapat tu dia kerana orang ni tak terima ni. Hadis tu dia terima secara umumnya, tetapi apabila tambahan tu daripada satu orang yang tidak diterima, satu golongan tak terima. Hak tak terima perawi itu lah. Satu golongan terima. Itu menyebabkan jadi berbeza juga pendapat ulama. Itu dia nak cerita. Sebab dalil bagi masing-masing ulama tu ya berbeza pendapat duduk sini. Dia nak cerita cara ulama tu faham dalil tu lagu mana. Hak ni boleh buat dalil, hak ni tak boleh buat dalil. Jadi sebab tu dia sebut penting sangat tu. Kemudian saya nak kembali kepada hadis Amar bin Marzuq. Dia kata, faja'a Mu'adh fa asyaru ilaih. Maka datang Mu'adh. Dia pun mengisyaratkan kepadanya. Dia isyarat kepada mereka, mengisyaratkan kepadanya. Mereka mengisyaratkan kepadanya. Qala Syu'bah berkata, hak ni saya dengar daripada Husain. Mu'adh mari, lepas tu mereka isyaratkan kepada Mu'adh. Isyarat tu isyarat lagu mana? Maknanya kalau sudah lepas dah 3 rakaat, dia tanya misalnya berapa rakaat? Seperti kata tadi lah boleh tanya kan? 3. Tu isyarat. 3. Isyarat lagu tu. Atau kalau 2 telah terlepas, 2. Kalau 1, gitulah. Faqala Mu'adh. Perawi berkata, maka Mu'adh berkata, hadis tu kan. Tadi dia perengkah. La arahu ala halin. Tidak akan saya lihat Nabi SAW berada di atas suatu keadaan yang daripada sembahyang baginda, illa kuntu alaiha, melainkan aku tetap berada di atasnya. Yang ni aku akan tu lagu tu lah. Aku akan buat sepuh Nabi buat tu lah. Ni terang kan. Qala Ibnu Abi Layla berkata, dia ambil daripada sahabat dia lah. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda setelah Mu'adh tu kata gitu. Nabi tahulah apa pada semaya tu. Nabi SAW pun kata, inna Mu'adhan qad sanna lakum sunnatan. Ni bukan riwayat Ibnu Muthanna ni, Amar bin Marzuq. Mu'adh sesungguhnya telah mengemukakan satu sunnah kepada kamu.
Kadzalika faf'alu. Tadi kan? Ni kata-kata Nabi ni. Tadi la arahu ala halin hingga kepada katanya kadzalika faf'alu. Tadi tu dia potong tu. Sini tidak potong. Mu'adh telah mengemukakan satu sunnah kepada kamu, begitulah kamu lakukan. Jadi Nabi SAW takrirkan, akui hak Mu'adh kata tu dan hak Mu'adh buat tu betul, hak lagu tu lah, hak lagu tu. Qala wa haddatsana ashabuna. Habislah cerita apa dia hak sembahyang ni, perubahan sembahyang, perubahan yang berlaku dalam sembahyang. Tapi setakat ini hanya disebutkan 2 perubahan sahaja. Setakat kita baca tadi 2 saja perubahan itu. Kata Ibnu Abi Layla lagi, sahabat-sahabat kami telah menceritakan kepada kami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke Madinah, dia tu pergi ke puasa pula. Sembahyang ni cerita hak sembahyang hak 3 tu selagi tak ada sebut sini. Tu sebab apa jadi lagu? Apa tak cerita molek selalu. Dia hadis, dia riwayat hadis, dia cerita mengikut apa yang dia dengar daripada Tok Guru. Tak boleh nak susun sendiri. Kok dia dengar daripada Tok Guru, dia riwayat lagu tu. Boleh jadi orang ni dengar daripada Tok Guru, dia sebut molek. Terkata waktu paling lengkap, paling molek. Orang ni dia dengar lagu tu, dia riwayat lagu tu. Kita tak boleh kata apa yang dia tidak riwayat molek. Hak dia dengar lagu tu, hak dia terima daripada Tok Guru dia. Hak Tok Guru tu pula terima daripada Tok Guru dia, lagu tu dia kena rakyat sekat tu. Dia tak boleh mana-mana campur-campur dengan hadis orang lain, tak boleh, walaupun dia tahu. Kecuali dia kena rakyat lah hadis orang lain tu dengan lengkap lagu ni. Ujung-ujung ada hak sebut dengan lengkap teratur tu, tiga sebut tu memang ada. Tapi hak ni lagu ni, itu cara hadis, cara hadis. Baru amanah orang panggil. Kalau tidak amanah lah, campur gaul. Sebab itulah Abu Daud jadi susah kan nampak kan, rakyat sekat ni, hak ni hak orang ni, lepas tu orang ni pula sekat ni, orang ni kata sekat ni, orang ni kata dia ambil daripada orang ni. Sebab tu penting. Sebab apa dalam ilmu hadis tak boleh, dia kena setara tu, jaga, tak boleh mudah-mudah, tak boleh. Hak ni nak masuk bab cara ke puasa pula. Apabila Nabi SAW pergi ke Madinah, Nabi SAW suruh puasa 3 hari. Yang ni setiap bulan 3 hari suruh puasa. Puasa ni sebagai mengikut Imam Abu Hanifah wajib di peringkat permulaan. Mengikut ulama-ulama yang lain berbeza pendapat lah. Dia kata sunat saja, suruh sunat. Kemudian diturunkan yang ni puasa bulan Ramadan. Yang ni ayat lah berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Mereka ni tak biasa puasa. Puasa ni berat benar kepada mereka. Pada masa itunya orang yang nak puasa. Orang yang tak puasa, dia boleh beri kepada orang miskin, beri makan. Beri makan kepada orang miskin. Itu satu cara puasa. Lepas tu turun ayat ni, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Hak mula-mula puasa 3 hari tu. Lepas tu turun hak bulan puasa. Yang ni hak bulan Ramadan ni, puasa bulan Ramadan. Turun. Tetapi turun tu pun masih ada pilihan lagi. Hak nak puasa, hak tak sempat puasa berat sikit, boleh beri makan kat orang. Tu yang kedua. Lepas tu turun pula ayat, faman syahida minkum asyhara falyasum. Sesiapa yang menyaksikan bulan Ramadan ini, maka hendaklah dia berpuasa. Tinggal lagi, hak tinggalnya apa dia? Apa itu? Keharusan berbuka, yang tidak berpuasa itu untuk orang sakit dan untuk orang musafir saja. Mereka disuruh berpuasa. Hak lain-lain tu, hak tidak uzur tu, hak tidak sakit dan tidak musafir tu tak boleh kena puasa. Tak ada dah pilihan memberi makan. Beri makan kepada orang miskin ni tak ada. Tu yang ketiga. Ataupun kita nak kira hak ni dengan hak tadi yang kedua, termasuk dalam yang kedua. Hak yang ketiganya hak ni. Hak yang ketiganya. Wa haddatsana ashabuna. Sini tak masuk yang ketiga. Sahabat-sahabat kami menceritakan kepada kami, dia kata seseorang itu kalau sudah berbuka, lepas tu pada dia tidur sebelum dia makan. Yang ni kalau sudah masuk waktu berbuka,
Dia tak makan, dia tidur sebelum buka. Dia tak boleh makan dah sampai ke esok. Sampai ke esok. Sampai ke esok tu bila? Sampai ke subuh ke? Dah, bukan subuh, sampai ke petang esok lah baru boleh makan. Tu berat tu. Sampai ke petang esok pula. Buka puasa petang esok pula. Qala faja'a Umar. Jadi bukan makna hatta yusbiha tu tak boleh makan tu sampai ke pagi. Pagi esok boleh makan. Tak. Mana pagi sampai ke pagi, esok tu kena puasa lah pula. Sambung puasa, baru boleh makan petang esok tu. Bukan maknanya tak boleh makan sampai ke pagi. Bila pagi boleh makan. Pagi tu masa mana pula? Pagi tu kalau subuh, mana tak boleh dah. Muka puasa kan nak makan mana? Lepas subuh tu masuk puasa dah. Ini maksudnya sehingga ke pagi esok tu mana start puasa pula lah. Hari yang kedua tu tak boleh makan sampai esok baru boleh makan. Qala perawi berkata, Umar pemari dia nak mendatangi isteri dia nak setubuhi isteri dia. Isteri dia kata, saya tidur dah tadi. Tertidur dah tadi ni. Mana kira kalau tidur tak boleh lah. Tak boleh makan, tak boleh benda hak tak boleh lah. Dalam puasa tu tak boleh. Jadi Umar pun ingat dia nak buat alasan je. Buat alasan. Dia pun mendatangi isterinya juga. Jadi macam langgarlah tu, kesalahan lah. Fa'ataha, dia terus mendatangi isteri dia. Orang lain pula, satu orang tu dia mari, orang Ansar tu. Dia nak makan, ni cerita berlaku. Dia nak makan dah. Anak beranak dia kata, nanti dulu kita panah dulu sebentar. Pasal lauk ni sejuk ke ataupun roti ke sejuk ke, nanti kita panah sebentar. Dia pergi tu, bila-bila nak tunggu jenera. Bila pagi tunggu ayat. Maknanya kira-kira dia jenera tu kan boleh jadi orang gerak ke pula, kira-kira je takkanlah lok dia tidur gitu dan muka dia nak makan tadi tak makan lagi, puasa kan tadi gerak, apabila gerak tak boleh dah dan muka tidur dah. Esok pagi tunggu ayat ni, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu pada bulan puasa mendatangi isteri-isteri kamu pada malam puasa. Tak apa malam puasa hak tidak bulan Ramadan kau, puasa bulan Ramadan kau, tak apa berlaku, boleh. Maknanya hak ketak, hak susah tadi tu tak ada ilah. Hak tadi tu yang kedua, hak ni yang ketiga. Maknanya yang ketiga ni, perubahan yang ketiganya iaitu kalau tertidur ke malam tu, tidak kata petang esok baru boleh makan. Kenapa? Tak, sudah mansukh tu. Kalau kata malam tu dia bersetubuh ke apa ke, tidak jadi apa-apa kesalahan. Ni sebelum pada tu tak boleh. Sebelum pada tu tak boleh. Ini yang ketiga. Jadi hak kita naknya tadi, dia mari ajabal lah. Ajabal lepas pada bal tu duduk. Dalam hak riwayat ni lah, dia duduk sebentar. Begitulah keadaannya. Orang duduk buat, hak kita duduk buat ni memang ada dalil dia. Ada dalil dia. Hak ni dalam kitab lain pun banyak sebut. Itulah kelebihan kitanya orang Islam ni. Setiap amalan, bukan amalan saja hak lain-lain pun, kita boleh cari dalil dia, ada dalil dia, ada panduan dia. Siapa ke Nabi SAW. Ini berbeza dengan agama lain. Kalau kita tanya buat lagu ni ambil mana? Tak tahu. Tok nenek buat gitu je. Lepas tu kalau berlaku perubahan ke apa pun, tak tahu bila berlaku perubahan. Kita ni setiap peringkat diketahui. Dan apa yang diterima pakai sekarang ni, hak ni lah yang muktamad. Ada pun hak dulu tinggal sejarah sajalah kita boleh tahu macam mana perkembangan sembahyang, macam mana perkembangan puasa. Jadi sahabat-sahabat yang terlibat tu secara langsung bukan main istimewanya dia, bukan main istimewanya. Sehingga hak macam Muaz itu, Nabi SAW kata Muaz telah
mengemukakan satu sunnah kepada kamu, kamu buatlah lagu tu. Setara tu kedudukan sahabat ni. Nabi SAW akui, Nabi SAW akui hak dia kata, hak dia buat lagu tu. Jadi hak orang panggil syariat ni dalam Islam ni, tidak semuanya, segala-galanya dimulakan oleh Nabi SAW. Ada kalanya dimulakan oleh sahabat, tetapi untuk mengesahkan hak tu dia kena ada takrir, orang panggil pengiktirafan ataupun pengakuan daripada Nabi SAW. Macam saat ni Nabi SAW kata faf'alu kadzalika faf'alu, kamu buat lagu tu lah hak semaya tu. Jadi maknanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ni kan melalui sahabat ni, bukan main. Sebab itulah ulama-ulama ni tak sebahas selalu kalau sahabat. Tidak seperti dia nak petikai lagi sahabat tu nak petikai lagi. Sahabat ni orang setara mana? Kalau nak cari ayat Quran banyak benar lah tentang kelebihan sahabat. Kalau kita nak tengok dalam hadis ni celah nampak. Mana hak sahabat buat? Padahal dia tidak tahu, bukan Nabi ajar dulu ke dia ayat buat lagu tu. Lagu tu hak jadi syariat. Siapa dia start? Sahabat. Bukan main tu. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama ahli sunnah tak sebahas dah kalau sahabat. Asal pasti dia sahabat sudah, tak sabah lah. Tak ada hak kita nak faham. Ayat beratus-ratus dalam Quran, beratus-ratus sebut tentang sahabat, kelebihan dia. Macam mana kita nak faham hak tu? Lepas tu sebab kita tengok sini, bukan sekali dua. Kalau kita mengambil kira Abdullah bin Zaid mimpi tu dia mimpi, pakai hak dia. Kalau kita tidak mengambil kira hak Nabi mimpi, Nabi terima hak dia. Setara mana dia? Bukan main kedudukan tu di sisi ni syariat Allah ni untuk sampai kiamat dipakai. Bermula daripada seorang sahabat. Bukan main ketentuan syariat ni melalui dia. Nabi SAW akui. Lepas tu kalau kita pertikaikan pula sahabat ni dia gini-gini, hilanglah bisa dia, tak ada habis dah lah. Tak ada habis dah lah bisa dia tu. Nabi SAW pun terima hak dia, kita tak terima. Kita kata dia gini-gini pula. Tak. Sebab tu tak lagi. Sebab tu sesak lah jadi. Sesak. Macam Mu'adh. Pun lagu tu juga. Sahabat-sahabat berlaku kepada dia ni mengalami semua. Kalau kita nak kira lah dah. Sahabat-sahabat ni kalau munafik, sini dah murtad dulu lagi. Buat apa sekali lagu ni tak tetap seseolahnya Tuhan ni ikut kita pula dah. Tapi sahabat bukan jenis tu. Bukan jenis tu. Bukan jenis tu, dia faham. Kalau nak kira murtad, ragu terhadap agama ni kat puak-puak munafik tu lah, puak-puak Yahudi tu lah kata, saya qulu sufa'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Tu ayat tu. Bila sahabat ada kata lagu? Tak kata. Ni kan macam agama ni tu nyabik dengan dia buat. Lepas pada dia buat baru turun. Gitu. Tidak ada ketetapan daripada awal, tetap selalu tidak. Tapi dia tidak persoal tu, tidak menimbulkan keraguan dalam hati dia. Kena tengok, fikir tu, kena fikir. Jadi orang Syiah ni dia tak ada benda tu, tak nak mikir. Kena bius lah otak dia. Dia tak mikir benda-benda tu. Ya sahabat ni apa tidak ragu, bukan senang tu. Bukan senang nak terima dengan rela hati. Walaupun dia dapat dulu. Dia terima hak ni hak Allah Subhanahu Wa Taala, terima. Tak ada mengaku dia lebih kau ragu pula wah nak agama ni. Dan Nabi tak ada orang yang aku boleh kat aku dulu. Seolah-olahnya agama ni barang tidak istimewa manalah. Bukan makna sesuatu yang terjamin betul lah. Bukan semua melalui Nabi belaka. Tak timbul lagu tu dia tu. Tu seperkara. Hak lain pula kalau kata mungkin perang lalu. Perang mati ke diri. Habis harta benda. Bukan senang tu. Kita hak mari kemudian nak kritik dia pula. Hak tu yang lemah kita. Lemah. Dia tu setara tu. Sanggup mati, sanggup segala-galanya. Lepas tu kata Allah kata adalah hak dalam Quran, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Hak tiga orang tak pergi perang tu. Siapa Nabi SAW hukum dia gini-gini. Banyak kan kita sudah jumpa dah. Akhir sekali dia lagu mana bila tiba taubat. Pada tu tak molek dah. Molek dah. Dalam Quran sendiri sebut dah Allah SWT sudah maaf dah. Kalau dia salah pun pasal dia kita je tak si maaf lagi. Nak eret hak tu lagi. Tuhan sudah maaf dah ke dia.
Habis cerita. Lepas tu dia ni lepas pada tu lagu mana? Macam Ka'ab bin Malik. Nak bagi harta dia semua sekali untuk agama. Setara tu sahabat. Kita kalau buat salah, ada ke setara tu? Sanggup? Tinggal habis semua harta benda di kerana agama. Itu di sebalik mana kekurangan dia tu, kita nampak kelebihan dia pula. Bukan semata-mata keburukan dia. Kita kena tengok akibat dia hak selepas tu. Demo ni dia nak ambil orang dulu saja. Dia tidak tahu Tuhan nak rayaknya macam mana generasi sahabat tu lagu tu. Kalau dia ada kesilapan lepas pada tu, dia ni sedar macam mana kesedaran dia. Kesedaran dia tu sedar sungguh. Sehingga kalau dia nak bui harta dia semua sekali pun, dia sanggup. Nabi SAW nya tak buinya, tak usah bui habis Nabi SAW. Sebab Nabi SAW ni dia fikir banyak. Dia tahu umat dia tak sini menyusuh. Dia kata tak usah, sikit. Tu bezanya sahabat ni. Orang-orang yang tidak faham kedudukan sahabat ni habis lah. Sebab tu Syiah dia nombor satu sekali dia pukul sahabat. Apa? Sebab apabila sahabat tu habis, utuh habis lah. Tak ada dalam agama. Sebab tu dia pukul sahabat. Situ penting. Kepentingan dia. Kalau pukul sahabat tu, kena hak tu habis. Bius seolah-olahnya masuk dalam ubat bius. Habis lah. Hak lain boleh lah. Dia nak kacau lembek hak lain boleh lah. Tapi kalau selagi hak ni tak rebah, tak boleh. Itu beza kita dengan puak-puak Syiah, dengan puak-puak Khawarij dan puak-puak lain. Lepas tu dia sebut tadi kan, satu orang yang dia nampak pakai kain hijau. Pakai kain hijau. Pakai kain hijau, duduk atas masjid dia ban. Duduk atas masjid dia ban. Apa makna hijau tu? Pakai kain hijau, apa makna? Ada isyarat dah situ tu. Sebab tu kata hak sahabat tengok mimpi kau gapo kau, ada kaitan hak tu lah. Hak Nabi SAW kata laqad arakallahu khairan. Allah telah menunjukkan kepadamu kebaikan. Apa makna hijab? Sini dalam kitab ni dia ada sebut. Kalau hak dalam kitab ni lah nombor 5 dia ada sebut. Nombor 5. Dalam hadis ni ada isyarat kata dia bahawa azan dan iqamat itu adalah di antara sebab masuknya seseorang itu ke dalam syurga. Azan dengan iqamat tu adalah di antara sebab yang membawa seseorang itu masuk ke dalam syurga. Sebab tu kata hayya 'alal falah, hayya 'alal falah tu. Dan Allah SWT firman dalam Quran, 'aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Mereka pakai pakaian-pakaian sutra hijau, ahli syurga. Tu dia isyarat kot. Kaban ni qamak ni bawa masuk syurga. Dalam Quran ada sebut dah. Pakaian ahli syurga ni dia kata sutra hijau dan istabraq. Tu ada isyarat dia tu. Ada kesesuaian. Seseolahnya orang yang duduk ajak ke arah kebaikan, ke arah seruan Islam, begitu juga orang yang menyahut seruan Islam, dia akan masuk ke dalam syurga. Dan akhirnya dia akan dapat apa yang Quran sebut ni, 'aliyahum thiyabu sundus khudr wa istamra. Pakaian hijau tu dia akan dapat. Itulah isyarat kepada tu. Kemudian dia kata, aku tengok dalam sedar, aku tidak tidur. Dia kata, mungkinkah berlaku begini? Tengok dalam sedar begini. Dalam Hasyiah dia juga sebut, mungkinkah mana seseorang itu tengok malaikat dalam keadaan jaga gini, sedar gini. Dan kalau dia tengok malaikat gitu, jadi gana, jadi nabi, kau jadi gana dia tu, mesti kau dia jadi nabi ataupun tidak? Kalau tengok malaikat, dia kata wa kalamuhu, dia kata yaqzanan, ni yumkinu ru'yatul malak wa kalamuhu yaqzanan az-zahir alla mani'a fi. Tidak ada apa-apa halangan mana seseorang tu boleh tengok malaikat dalam macam-macam rupa lah dia boleh tengok. Liqaulihi ta'ala fi qissati Maryam, kerana Allah SWT telah berfirman dalam surah Maryam berkenaan dengan Ali Imran, idh qalatil malaikatu ya Maryamu, malaikat kata kepada Maryam, musyafahatan laha bil kalam,
malaikat kata tu secara mulut ni depan dia dengan kecek lagu tu, kecek dengan Maryam. Kemudian di bawah firman Allah SWT, fatamassala laha basharan sawiyya, malaikat itu berupa dengan rupa manusia pergi depan dia, depan Maryam. Dan dalam firman Allah SWT, idh awhayna ila ummika ma yuha, ketika kami mewahyukan kepada ibumu apa yang telah diwahyukan kepadanya, yakni kepada kepada Nabi Musa. Itu dia. Jadi orang yang kata tak boleh, kalau hak tidak Nabi tak boleh, dia akan kata hak dia semua dalam mimpi belaka dia, dalam mimpi belaka. Tapi bagi orang yang kata boleh, dia tidak dalam mimpi, tidak dalam mimpi. Dan bagi sebab itulah kita akan bincang semula dalam bab lain, bagi orang yang mengatakan hak boleh kecek dengan malaikat lagu tu sebagai wahyu, hak tu Nabi, dia kata Maryam, begitu juga apa nama ni, mak Nabi Musa, ini adalah Nabi bukan Rasul, Nabi. Jadi timbul kemuskilan, bagaimana orang lain hak boleh kecek tu? Situ timbul kemuskilan. Tetapi dia boleh kata hak orang lain kecek dia kecek biasa, bukan sebagai wahyu. Sedangkan hak dalam Quran disebut berkenaan dengan mak Nabi Musa ni, idh awhayna ila ummika ma yuha, disebut sebagai wahyu. Wahyu tu hak nabinya. Adapun kalau Abdullah bin Zaid gapo ni bukan sebagai wahyu, kecek biasa gitu. Itu dia takwil gitulah. Lepas tu dalam hadis kan kita sudah jumpa dah, iaitu malaikat pergi kecek dengan hak botak tu, hak balah, lepas tu hak buta, pergi kecek, dia berupa dalam rupa orang. Itu tidak makna dia nak beri wahyu kepada orang tu, semata-mata nak jumpa. Ini bermakna boleh malaikat itu berjumpa dalam rupa orang dengan seseorang itu boleh. Sebab dia makhluk halus, seperti mana syaitan, jin boleh berupa, maka malaikat pun boleh juga. Tetapi apa yang seseorang bertemu, dia tak boleh nak dakwa sebagai wahyu. Sebab apa? Terutama kalau kita sekarang ni tak ada dah la nabi ya ba'di, tak ada lah nabi selepas aku ni. Usah rasul, nabi pun tak ada dah selepas aku. Jadi dia tak boleh nak dakwa sebagai wahyu dah, tak ada dah. Sebagai kecek saja, sama ada pengajaran tu baik ke atau tidak baik, itu soal lain. Tak boleh mengikut ulama hak ni lah yang lebih kemahnya, bahkan Qadhi Iyad dalam kitab dia Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa, dia ada menyebutkan malaikat beberapa ramai dia ada menyebutkan beberapa orang sahabat telah melihat malaikat. Bahkan kita tengok kan dalam hadis Jibril tu, hak pergi jumpa dengan Nabi SAW, tanya Islam, tanya iman. Sahabat tengok tu, orang sebagai orang dia tengok sebagai orang, jelas tu hak tu maknanya boleh tengok. Tapi apabila dia berupa, perbezaan Nabi SAW dengan kita, iaitu dia boleh tengok malaikat tu dalam rupa asal dia. Itu beza. Hak dalam rupa hak biasa ni pun dia tengok juga. Lepas tu dia bercakap. Lepas tu hak sampai kepada dia tu sebagai wahyu, bukan sebagai kecek gitu saja, tidak. Bahkan Aisyah pun pernah tengok juga malaikat Jibril, pernah tengok, dia nampak. Itulah kelebihan sahabat lah. Seterusnya kita baru sampai kepada hadis yang kedua ni. Hadis yang kedua ni pun tak ada ni. Kita kena berhenti sekat tu dulu. Hadis yang kedua ni lebih detail lagi, dan hujung sekali ni kita akan baca riwayat Musnad Ahmad. Dalam hasyiah, dalam syarah ni dia sebut memang teratur. Dalam riwayat tu memang teratur ketiga-tiganya, hak semaya, hak puasa, hak tiga perubahan tu dia sebut dengan teratur dan cukup jelas. Hak tu dalam Musnad Ahmad. Dalam Abu Daud ni nampak tidak berapa teratur lah, tetapi ketiga-tiganya disebutkan juga. Dalam riwayat yang kedua ada sebut hak yang ketiga.
Iaitu paling kiblat tu lah, paling kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah tu. Wallahu a'lam.